Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya, Nur Asnaharani bersama rakan-rakan saya yang lain iaitu Nur Farah, Faris Irsyad, Sharifah Farhah Irdina, Fatin Ila Nabila dan Amira Syamira akan menerangkan tentang topik 8 dalam penghayatan etika dan peradaban iaitu peranan etika dan peradaban dalam menyokong tanggungjawab sosial di Malaysia. Sebelum itu, dalam topik 8 terdapat 5 subtopik yang akan diterangkan oleh rakan-rakan yang lain, iaitu subtopik yang pertama merupakan takrifan harian dan autoriti, yang kedua peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial, seterusnya subtopik 3 iaitu kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial, yang keempat tanggungjawab sosial dalam dan luar negara, dan yang terakhir kesukarelaan. Objektif bagi topik ini adalah untuk memahami peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Hasil pembelajaran yang akan diperolehi di hujung video nanti pula ialah kita dapat menjelaskan takrifan autoriti dan takrifan harian serta menghuraikan peranan etika dan peradaban ke arah mendukung tanggungjawab sosial selain mempamerkan minat kesukarelawan dalam mencapai keharmonian masyarakat. Tetapi sebelum itu, adakah kalian semua tahu apa itu etika dan peradaban? Etika dan peradaban merupakan panduan kepada masyarakat dalam memupuk jati diri serta moral dan nilai dalam diri. Semua lapisan masyarakat haruslah mengambil berat supaya dapat mengekalkan keharmonian dan menjadi suatu panduan atau pegangan dalam memartabatkan budaya. Elemen atau nilai moral yang terkandung dalam etika dan peradaban itu seharusnya difahami dan dihayati sebagai satu tunjang kepada hasrat keseluruhan objektif dalam memupuk masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farah binti Isham, nombor matrik 23251. Hari ini saya akan terangkan tentang konsep realiti sosial. Konsep realiti sosial ni ialah pengalaman hidup yang dilalui dan diterima oleh pelbagai kumpulan strata berdasarkan kepentingan peribadi norma hidup sejagat. Okey. Konsep realiti sosial terbahagi kepada dua, takrifan autoriti dan takrifan harian. Takrifan autoriti berasaskan oleh undang-undang dan perlembagaan yang telah dilembagakan. Takrifan autoriti juga dibentuk oleh dokumen dan pihak berkuasa yang menjadi struktur kuasa dominan dalam sesebuah negara. Manakala takrifan harian pula, dia ialah realiti sosial yang dialami dalam kalangan masyarakat awam dalam kehidupan seharian. Takrifan harian, dia tidak terikat oleh kuasa dominan dan undang-undang. Kata lainnya ialah dia fleksibel. Okey, contoh bagi takrifan autoriti, sebagai contohnya kita ada Undang-Undang Malaysia dan Perlembagaan Malaysia seperti mana Perdana Menteri pernah memperkenalkan Malaysia Madani. Okey, bagi takrifan harian pula kita ada contoh yang lain. Contoh bagi takrifan harian ialah contohnya kita ada adat resam dalam masyarakat seperti bertunang, bersunat dan bercukur jambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Irsyad bin Tahari. Nombor matrik saya 23257. Hari ini saya akan menerangkan tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Definisi tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan bersama. Individu yang menghayati dan mendarah daging kebertanggungjawaban sosial dalam dirinya akan sentiasa memahami, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Dari segi aras tanggungjawab sosial pula adalah setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadi. Individu juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kognitif apabila berhubungan dengan individu-individu lain, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat sedunia. Seterusnya, dari segi dimensi tanggungjawab sosial pula adalah kesedaran dalam diri seseorang terhadap
Ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau pada peringkat sedunia. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Apakah maksud tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial merupakan suatu komitmen untuk semua masyarakat, tidak kira bangsa, agama dan negara bersepakat dalam melaksanakan sesuatu perkara yang baik untuk kebaikan bersama. Jadi, apakah kepentingan tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial boleh menyeratkan hubungan silaturahim antara pelbagai bangsa dan agama. Kesedaran ini memberikan impak yang positif pada setiap individu yang menerapkannya dalam kehidupan seharian mereka. Antara aktiviti sosial yang dilakukan dengan melibatkan semua bangsa dan agama membuatkan mereka bertambah dekat antara satu sama lain. Adat dan budaya yang berlainan membuatkan jurang ketidaksamaan antara mereka. Apabila sesuatu aktiviti sosial dijalankan bersama, akan wujudnya persefahaman antara mereka. Aktiviti yang dilaksanakan dengan masyarakat berbilang bangsa akan memberikan impak toleransi dan ikatan perpaduan yang lebih utuh sesama kita. Aktiviti sosial ini akan membantu mereka melibatkan diri dalam membantu satu sama lain. Cara ini akan membantu mereka yang malas dan selalu mementingkan diri sendiri. Kesedaran ini memberikan impak yang positif kepada semua masyarakat. Selain itu, ia juga dapat melibatkan diri dalam membantu satu sama lain. Kita hidup dalam bermasyarakatan haruslah saling membantu bagai awal dengan teping. Dengan adanya persefahaman dan hidup bermasyarakatan yang harmoni, akan wujudnya persekitaran dan hidup yang lebih baik dan bahagia. Apakah aspek-aspek tanggungjawab sosial? Dari segi pendidikan, penjagaan alam sekitar, keselamatan, bantuan bencana alam, khidmat kesihatan dan infrastruktur awam. Sebagai contoh, bantuan bencana alam. Kita boleh menolong mereka yang hilang harta benda atau tempat tinggal kerana terdapat bencana alam. Kita boleh menjadi sukarelawan dan menolong para penyelamat untuk menyelamat mereka yang ditimpa bahaya. Kita juga boleh mendermakan makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggal. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan dewan yang besar untuk menampakkan orang-orang yang terkandas daripada bencana yang membuatkan mereka kehilangan tempat tinggal. Kita juga boleh menghantar makanan dengan jumlah yang banyak kepada keluarga mangsa yang menjadi mangsa kepada bencana alam tersebut. Dengan adanya sikap tanggungjawab seperti ini, semua masyarakat tidak akan hidup dalam kesusahan akibat daripada kejadian bencana alam yang teruk kepada mereka. Seterusnya, bantuan pendidikan. Kita boleh membantu mereka yang memerlukan bimbingan dalam pengajaran mereka. Bukan itu saja, kita juga boleh membantu mereka yang tidak boleh bersekolah kerana tidak mempunyai wang yang cukup. Kita boleh mengutip derma bagi menghantar anak-anak ini ke sekolah supaya mereka mendapat pengajaran yang lengkap dan efisien. Dan juga boleh mengutip derma bagi membantu mereka mendapatkan pengajaran yang baik untuk masa depan mereka. Kesimpulan, dengan adanya kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial, perpaduan serta integrasi negara itu dapat ditingkatkan kerana mencapai kata sepakat daripada semua masyarakat berbilang bangsa. Kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial merupakan suatu perkara yang sangat penting kepada semua masyarakat, tidak kira agama, bangsa, tua atau muda.
Kerana hal ini dapat membantu kita agar sentiasa peka terhadap semua perkara yang perlu diambil peduli. Perkara ini merupakan sebuah kewajipan yang perlu dilakukan sebagai masyarakat yang prihatin. Dengan menolong mereka yang susah dan tidak berkemampuan, kita boleh menambahkan pelbagai perkara yang positif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita boleh mengamalkan hidup bermasyarakatan kerana ia merupakan satu keperluan yang penting kepada semua manusia. Hal ini merupakan suatu tanggungjawab yang diberikan kepada mereka yang mempunyai kesenangan untuk membantu mereka yang memerlukan. Oleh itu, semua rakyat Malaysia mestilah mempunyai kesedaran dalam tanggungjawab sosial agar semangat patriotik dapat dipupuk kerana kita bekerjasama antara satu sama lain untuk menjauhkan perbezaan yang besar antara kaum dan bangsa. Kesan Malaysia perlu diamalkan dan dipraktikkan oleh semua masyarakat agar negara kita menjadi aman dan damai. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Ila Nabila binti Mausin. Hari ini saya akan membentangkan tentang tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Okey, tanggungjawab sosial dalam dan luar negara ni memberikan impak yang besar kepada perkembangan untuk membangunkan masyarakat. Konsep tanggungjawab sosial ni telah lama dibincangkan sejak daripada zaman tamadun manusia, di mana manusia digalakkan untuk melakukan kebaikan sesama sendiri supaya kehidupan di dunia lebih baik daripada sebelumnya. Pelaksanaan tanggungjawab sosial untuk melahirkan pekerja yang beretika, mempunyai sasiah tinggi, tidak mementingkan diri, bertimbang rasa terhadap masyarakat dan juga kepada golongan-golongan yang memerlukan. Okey. Selain itu, dapat juga mendatangkan kesan positif kepada syarikat masyarakat sekeliling, termasuklah agama, bangsa dan juga negara. Okay, di samping itu, terdapat kesan-kesan positif kepentingan tanggungjawab sosial, antaranya aktiviti tanggungjawab sosial yang dijalankan secara bersama akan mewujudkan persefahaman dan mengukuhkan jati diri dalam setiap kumpulan. Seterusnya, aktiviti yang dirancang baik dapat merangsang minda dan memberikan kesihatan secara fizikal. Selain itu, aktiviti yang dilakukan bersama dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat pelbagai kaum iaitu India, Cina dan juga Melayu. Seterusnya, dapat memberikan toleransi yang utuh. Okey, lain daripada itu dapat memupuk bertimbang rasa dan menyayangi orang lain, khususnya kepada golongan kurang upaya dan juga warga emas. Tanggungjawab dalam sosial di luar negara. Bukan satu perkara yang luar biasa, tetapi situasi ini masih baru dalam konflik Malaysia dan perlu dipupuk dalam kalangan organisasi dan badan-badan korporat. Selain itu, tanggungjawab sosial perlu dijalankan termasuklah mementingkan kesihatan masyarakat, keselamatan, pendidikan, pekerjaan, alam sekitar dan pembangunan ekonomi. Okay. Tanggungjawab sosial yang boleh dilakukan kepada masyarakat luar negara sebagai contoh kemudahan kesihatan dan khidmat pakar-pakar perubatan yang merupakan aspek paling penting yang perlu diambil berat. Hal ini kerana rakyat yang sihat akan menjamin sesebuah negara yang aman. Pemberian sumbangan peralatan sangat diperlukan kepada negara-negara yang miskin, seperti negara yang terlibat dalam peperangan, negara yang ditimpa musibah. Di samping itu, pembiayaan beasiswa dan tenaga pengajar juga diperlukan kepada negara-negara yang diperlukan. Negara yang mempunyai dana yang lebih boleh memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar negara miskin supaya negara mereka mampu memajukan negara mereka sendiri kelak. Selain itu, perubahan iklim merupakan isu globalisasi kini. Ramai pencinta alam bersama kumpulan saintifik di seluruh dunia menjalankan aktiviti dan penyelidikan berkaitan perubahan iklim. Perubahan iklim sudah terjadi hampir di seluruh dunia pada masa kini, disebabkan oleh perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab maupun kumpulan-kumpulan tertentu. Di samping itu, perubahan iklim memberi kesan kepada sumber alam yang mencukupi. Kekurangan sumber makanan dan faktor kemiskinan menyebabkan ramai berlakunya kes kebuluran saat kini.
Perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia, terutamanya di kawasan Asia Tenggara, telah memberi kesan kepada masyarakat di Malaysia. Keadaan cuaca tidak menentu dapat mengganggu kecukupan sumber makanan menjadi tidak stabil sehingga berlaku kebuluran. Oleh itu, kita hendaklah membantu meringankan beban kehidupan mereka dengan menjalankan beberapa aktiviti sosial dan program keusahawanan sosial. Seterusnya, individu di negara ini perlu menjaga kestabilan kehidupan bangsa dan negara dengan mempertahankan kestabilan politik. Hal ini merupakan salah satu contoh tanggungjawab sosial seseorang kepada negara. Kerana sekiranya keadaan politik tidak stabil sehingga berlaku rusuhan dan rakyat akan menderita dan sengsara. Pada masa kini, tanggungjawab sosial banyak dijalankan di seluruh dunia, merentasi etnik, kaum, bangsa dan agama bagi mengurangi masalah sosial ekonomi, persekitaran dan sebagainya. Sebagai contoh, banyak organisasi dalam dan juga luar negara yang telah menjalankan misi bantuan menyalurkan sumbangan dan solidariti kepada Palestin, Rohingya dan tempat-tempat lainnya atas dasar kemanusiaan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Syafira binti Muhammad Syukri, RA 23263 dari Kumpulan 8 akan membentangkan subtopik 5, iaitu kesukarelaan. Konsep kesukarelaan. Kesukarelawan bermaksud orang yang melakukan sesuatu perkara secara sukarela tanpa sebarang paksaan. Perkhidmatan mereka ini tidak memerlukan kelayakan dan syarat tertentu. Kerja sukarela melibatkan penyertaan sukarelawan dalam sesuatu aktiviti bersama masyarakat. Seterusnya, kerja sukarelawan. Terdapat beberapa kerja yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Antaranya ialah membantu mangsa bencana alam, program gotong royong, aktiviti merasakan ekonomi, menjalankan kelas tambahan bagi pelajar tercicir, dan akhir sekali memberikan sumber makanan. Dengan ini, kita dapat meringankan beban mereka yang dalam kesusahan. Kemudian, bentuk kerja kesukarelawan. Terdapat 7 bentuk-bentuk kerja sukarelawan, iaitu masa, idea, material, ilmu, pengalaman, kemahiran dan kepakaran, dan tenaga. Prinsip-prinsip asas. Kita hendaklah mempunyai prinsip-prinsip asas untuk melaksanakan aktiviti kesukarelawan. Terdapat 9 prinsip-prinsip asas yang dapat kita ambil, iaitu berkongsi maklumat, pengetahuan, pengalaman, kemahiran, menjadikan nilai kemanusiaan sebagai teras utama. Contohnya, menghormati orang lain, sentiasa memelihara etika sosial, adab sopan dalam melakukan sebarang tindakan dalam aktiviti kesukarelawan, dan tidak mengharapkan imbuhan atau pulangan berbentuk material. Seterusnya, etika dalam kesukarelawan. Pula, kita hendaklah menghormati privasi dan kerahsiaan orang lain, belajar daripada kesilapan dan kelemahan lalu, meletakkan komitmen yang tinggi, menepati janji, bersikap telus dan jujur, memelihara integriti dan bersikap profesional. Dengan ini, kita dapat menjadi seseorang yang berdisiplin. Akhir sekali, manfaat yang boleh kita perolehi. Terdapat beberapa manfaat yang boleh diperolehi melalui aktiviti kesukarelawanan. Antaranya ialah merasai kejayaan, kedapatan bermakna, maklumat dan pengetahuan, kemahiran dan kemampuan baru, dapat menjalinkan hubungan, peluang mengembara, membina keyakinan diri, dikenali dan dihargai, dan membina jaringan. Oleh itu, kesukarelawan dapat memberikan kita banyak kebaikan, seterusnya dapat membantu orang lain juga. Sekian daripada saya, Amira Syafira binti Muhammad Syukri. Terima kasih. Akhir sekali, kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan yang boleh dibuat dalam topik ini. Yang pertama, etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalam manusia.
Seterusnya, etika, moral dan akhlak juga adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social cement hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan negara dan sedunia. Dan yang terakhir, ia perlu dikaji lebih lagi bukan sahaja pada peringkat individu, namun juga pada peringkat akar umbi, institusional dan pihak-pihak berkuasa. Setakat itu saja penerangan bagi topik 8 dalam penghayatan etika dan peradaban. Sekian, terima kasih.